Kiriman ini datang daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imran. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang saya ingin kongsi dengan penonton Malam Seram. Ini pengalaman ketika saya memandu Grab. Saya ni bertugas, kata Cik Ali Imran, sebagai seorang pemandu Grab di Singapura. Jadi pemandu Grab ni Casey, kita ni biasalah kalau dapat tempahan baru kita pergi. Tak boleh flag down, ya. Dia tak boleh orang tahan kena berhenti. Itu memang untuk taksi je. Jadi saya ni pada malam tu dapat tempahan Casey. Tapi tempahan ni sebenarnya datang daripada orang lain mengarahkan saya untuk menjemput orang lain. Jadi orang ni dia yang bayar melalui kad kredit, kan? Saya pun sampai ke destinasi pada waktu itu. Jadi saya dah tahulah apa cerita yang saya dah tahu pengalaman yang saya alami ni. Saya nak beritahu Casey yang mana saya, bila saya cerita ni, saya tahulah keadaan apa yang berlaku. Dan orang ni bila saya sampai, saya telefon orang yang bayar, yang tempah Grab. Saya pun telefon 2-3 kali saya telefon tak jawab. Ni last saya cakap, kalau call tak jawab juga saya akan jalan. Saya akan cakap no show lah, passenger tidak dapat dikesan. Jadi saya ni pula dekat dalam Grab, kali keempat saya telefon, dia angkat ke si? Dia angkat, suara dia macam tengah tidur tau ke si? Hello. It's a lady caller, seorang lady customer. Jadi saya, hello miss, sorry I'm at this void deck. You ask me to fetch someone, the person is not here. And then suddenly budak ni, perempuan ni, dia cakap dengan suara mengantuk sir, my mum is there. Just open the door. She will come. But I don't see anyone here. Saya tak nampak orang pun kat sini. Sir, sorry sir. You just open the door. Open the door for her, please. Okay. Sir, don't put down the phone. Wait. My mum is there. Kemudian saya pun keluar. Saya buka pintu. Okay, I open the door already. Your mum still not inside. I cannot see her. Cakap, saya dah buka pintu ni. Saya dah mak kamu saya tak nampak, kata Cik Ali Imran. Kemudian perempuan ni, hold on sir. Perempuan ni ngantuk ke apa ni? Saya tunggu. Okay sir, can close the door already. And then your mum, she inside already. Dia ni betul ke apa ni? Hello, your mum still not here, no? Sir, listen to me. I'm paying your fare. I'm paying my mum fare. Saya bayar duit taksi mak saya. Sekarang mak saya dah masuk dalam, tutup pintu. Casey, dalam kereta saya memang tak ada orang. Saya tutup lah. And then there's no one, no? Sir, it's okay. Now drive her back. The address I give you, okay? Later just cut. Later Grab pay will cut from my credit card. Terus hangat. Saya ni tengah berdiri dekat passenger seat, masih belum bergerak lagi. Taksi aku tak ada orang ni. Dalam kereta aku tak ada orang ni. Macam mana cakap ada orang pula Tiba-tiba meremang ke sebelum rumah. Saya buka pintu, saya sampai membongkok. Saya tengok tak ada orang apa. Sekarang ni persoalan dia, saya nak pergi ke rumah dia ataupun saya nak tinggalkan buat benda lain. Macam mana ke si? Tak apalah, saya nak duit ni pasal. Saya masuk dalam kereta saya, tutup pintu, pasang seat belt. Saya diam sepanjang perjalanan sampai dekat rumah dia di kawasan Chua Chu Kang. Saya berhentikan taksi, berhentikan kereta saya. Saya keluar daripada kereta, automatik ke si? Saya keluar, saya buka pintu. Saya berdiri sekejap. Dalam masa 10 saat saya tutup pintu, masuk balik dalam kereta. Okey, dah dapat duit yang mana dia tempah kereta saya. Itu perkara paling pelik pernah saya lalui ketika saya memandu Grab. Bayangkan. Tapi yang penting dia bayar lah. Sekarang masalahnya, siapa yang masuk taksi saya ni? Taksi pula, kereta saya. Minta maaf lah. Siapa yang masuk kereta saya ni? Kata Encik Ali Imran. Saya pernah
orang tempah untuk mak dia, untuk adik dia, untuk anak dia, hantar sampai rumah. Saya pernah, dia bayar. Yang sekarang masalah dia, penumpang dia tak ada. Wallahualam. Selamat malam seram. Saudara, kisah Akmal dari Selangor, salah seorang pendengar channel Malam Seram. Saya di sini ingin berkongsi kisah pengalaman saya memandu bas ekspres di Malaysia. Kisah ini terjadi tahun 2013. Saya mendapat trip perjalanan dari Shah Alam pergi ke Kuala Lumpur, TBS, ke arah utara. Termasuklah singgah ke kawasan Butterworth di Penang, Kulim Sungai Petani, Alostar, Jitra, terus ke negeri Perlis. Negeri paling utara di Malaysia, Perlis, KC. Nak dijadikan cerita, perjalanan dimulakan dari Kuala Lumpur lebih kurang 10.45 minit malam. Saya adalah pemandu kedua bas tersebut. Bas yang saya pandu ni adalah bas 2 tingkat, KC. Jadi pada malam tu bas tidak penuh pun. Di tingkat atas ada 5 orang penumpang, di bawah ada 4 orang penumpang. Bertolak dari Kuala Lumpur, partner saya yang memandu dulu, manakala saya pula berehat untuk menggantikan dia sebentar nanti sekiranya dia penat. Sepanjang perjalanan, mula-mula semua berjalan dengan lancar. Sampailah partner saya ni, pemandu utama lah, pemandu utama ni berhenti berehat di hentian rehat dekat rawat tapah. Jadi sedang drive ni, berehat dekat rawat tapah. Waktu tu lebih kurang 1 pagi, KC. Setelah penumpang semua naik semula ke dalam bas, saya pun mulakan perjalanan. Jadi kawan saya ni, pemandu utama dah memandu tadi kan, saya pun mulakan perjalanan, manakala rakan saya ni ambil waktu rehat tu untuk pejam mata tidur. Malam tu cuaca agak sejuk sebab hari baru lepas hujan. Waktu tu lebih kurang 1.45 pagi. Ketika itu saya yang sedang memandu bas tersebut menghampiri terowong. Dan terowong ni namanya adalah Terowong Menorah. Perjalanan ke utara ni sudah berkali-kali saya lakukan, kata pengirim kita. Ya, dah berkali-kali saya lakukan perjalanan ke Terowong Menorah ini. Jadi pelbagai kisah pernah diceritakan oleh rakan-rakan lain, termasuklah partner saya ni yang tengah tidur. Namun saya sendiri belum pernah terkena sebarang benda aneh, gangguan pelik di lebuh raya ini. Ketika keluar dari Terowong Menorah ke arah utara, jalan agak lembap disebabkan embun dan cuaca lepas hujan. Dan seleko di kawasan ini agak tajam. Jadi saya memandu dengan amat berhati-hati. Kebiasaannya di sini memang selalu banyak terjadinya kemalangan. Kawasan ini dipanggil sebagai kawasan kemalangan. Saudara para penonton Malam Seram, ketika hendak menurun bukit dari terowong itu, saya memandu di lorong sebelah kiri. Sekali terkejut apabila melihat seorang lelaki berbasikal melawan arus. Lampu bas saya memancar ke arah yang tengah kayuh basikal dan saya nampak seorang lelaki sedang berbasikal melawan arus di hadapan lorong bas saya. Nasib baik saya cepat bertindak dan terus menukar lorong tanpa berlakunya sebarang kemalangan jalan raya, katanya di sini. Saya terus memandu bas. Dengan memandu bas saya dapat mengawal. Untuk pengetahuan semua, memandu bas yang besar dengan memandu kereta memang beza. Bila saya cuba elak ni, bas juga bergoyang. Bila saya tukar lorong ke kanan, tergesa-gesa, dalam keadaan tergesa-gesa. Nasib baik juga lorong kanan tiada kenderaan lain. Saya pun teruskan perjalanan. Dalam hati saya ni, tengah drive ni, alamak, gila betul orang tua ni. Malam-malam nunggang basikal lawan arus. Dah lama hidup ke?
Marah saya. Kalau kemalangan jalan raya, saya nanti kena jawab. Tak sayang nyawa lah. Pada mulanya saya tidak merasa apa-apa yang pelik. Tapi lama-lama saya terfikir balik. Saya tengah drive, mata saya beri perhatian tumpuan dekat depan. Saya drive, saya fikir balik. Situ dekat kawan San selepas terowong Menora tu, sepanjang-panjang jalan tu semua adalah kawasan hutan. Kawasan hutan. Pakcik tu naik basikal tengah malam buta melawan arus. Nak ke mana pula pakcik tu? Timbul rasa remang pula dan rasa risau lah. Kalau pakcik tu betul-betul orang, kesian pula. Dah tua-tua malam-malam macam tu, ini tunggu aje kemalangan nak berlaku ni. Pakcik mengayuh basikal melawan arus. Saya tengah turun bukit, pakcik ni tengah naik bukit. Saya terus terfikir, tak masuk akal naik bukit, tapi pakcik ni kayuh laju ke si? Laju sangat. Takkanlah pakcik ni gitu kuat boleh kayuh melawan arus naik bukit. Tetap saya berfikir positif. Selang beberapa minit selepas kejadian itu, saya terdengar bunyi tapak kaki turun tangga bas dari tingkat atas. Dan saya kedengaran suara penumpang perempuan muda meminta saya untuk berhenti di mana-mana hentian rehat kerana dia ingin ke tandas. Dia berkata, "Bang, kalau abang boleh berhenti kat mana-mana depan nanti, boleh kejap bang, dekat arena mana. Saya tak tahan bang nak ke tandas. Saya boleh bang Saya ni tak sempat lah nak toleh ke belakang sebab tengah memandu bas, saya dengar suara dekat belakang ni. Saya kena beri perhatian dekat depan." Kemudian saya kata, okey, nanti tengoklah. Dalam 25 minit 30 minit itulah, RR lagi jauh ni, paling dekat. Kemudian tangga bas di sebelah kiri pemandu, tahu Casey? Kalau Casey pernah naik bas ekspres 2 tingkat di Malaysia, pasti Casey akan tahu. Jadi dalam keadaan tu yang gelap, saya tak perasan perempuan tu sebab saya pun fokus sedang memandu kan. Saya dengar suara orang, saya kata okey nanti 25 minit 30 minit lagi jauh ni. Selang 20 minit begitu, saya pun masuk hentian rehat dekat rawat Bukit Gantang. Dekat situ saya berhentikan bas di stesen minyak Caltex. Saya buka pintu bas dan menunggu penumpang yang tadi tu untuk turun bawah pergi tandas. Setelah beberapa minit ni, saya tunggu ni, tiada siapa yang turun. Tengok belakang semua tengah tidur. Yalah, dah lewat tengah malam ni, semua tengah tidur. Mungkin agaknya perempuan tadi yang turun tu mungkin naik atas balik sebab kena tunggu 30 minit kan, tertidur lah. Tak apa, saya pun buat keputusan untuk naik ke atas, beritahu perempuan tadi lah yang nak ke tandas ni. Saya naik atas, saya carilah perempuan, sebab yang tanya saya tu perempuan muda. Saya cari mana perempuan muda tadi. Saya cari dekat atas tu cuma ada berapa orang aje. Tapi seorang makcik dengan anak-anaknya je. Makcik dengan anak-anaknya. Tak ada pun perempuan muda. Kemudian saya pergi dekat makcik tu, tengah tidur ni. Cik, minta maaf cik Makcik. Kemudian makcik tadi, makcik turun bawah cakap dengan saya makcik nak pergi tandas. Tak ada. Tak ada. Oh, makcik ada anak perempuan tak? Tak ada, makcik ada anak perempuan. Mungkin anak perempuan makcik tadi yang turun cakap nak pergi tandas. Tak ada. Anak makcik semua lelaki. Minta maaf cik makcik sambung tidur balik. Kemudian saya jalan, saya tak puas hati, saya tengok ke atas. Semua lelaki kecuali makcik ni seorang, dan makcik ni bercakap bukan dia yang turun bawah, cakap nak pergi tandas. Pelik ke sih? Saya katanya dalam hati ni berkata mungkin dia duduk dekat bawah agaknya. Tak, tadi dia naik atas kejap. Saya pun turun bawah. Alangkah terkejutnya, sekali lagi Casey, tingkat bawah 4 penumpang juga semua adalah lelaki.
Yalah, perempuan nak jalan malam-malam pun berbahaya. 2 orang barat, lelaki Mat Saleh dan yang lain orang Melayu. Saya rasa seram Kesi. Kemudian kawan saya tengah tidur ni. Saya duduk kat tepi. Siapa tadi cakap dengan aku Saya ingat lagi Kesi. Dia turun tangga, saya dengar bunyi ketuk, 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 ketuk. Tengah drive ni. Bang, nanti berhenti sekejap boleh? Saya nak pergi tandas lah bang. Saya tak tahan. Nak terkucil. Nantilah. Arena lagi jauh ni. 20-30 minit pun sampai ni. Casey, saya tidak sedap hati. Lalu saya kejutkan kawan saya. Bangun kejap boleh tak? Sepanjang perjalanan saya kejutkan dia. Kemudian saya minta dia tolong temankan saya sehingga sampai ke Alostar. Itulah pengalaman saya Casey ketika memandu bas ekspres. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram dari Akmal, Selangor, untuk malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Terima kasih kepada Ana Getah yang mempunyai 2 ekor kucing bernama Brady dan Siumai. Nama kucing Siumai. Parah kalau lapar ni tengah lockdown ni tengok kucing sedap je jangan. Okeylah, terima kasih pada Ana Getah Okey, bila dah habis cerita boleh sebutlah Ana Getah. Kenapa saya rasa muskil lah, kenapa Ana nak kena letak nama Ana Getah? Adakah Ana ni suka collect getah di rumah? Tak tahulah kita akan berkongsi kisah selanjutnya daripada pengirim kita. Yang ini daripada Tuan Haji Mustafa. Tuan Haji Mustafa katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya Haji Mustafa di sini, suka dengar Malam Seram dan saya nak berkongsi kisah pengalaman yang saya alami. Saya ni seorang pemandu teksi. Dulu saya bekerja sebagai technician di salah sebuah syarikat. Selepas saya dah pencen, tak kerja lagi dengan syarikat tu, saya pun memandu teksi untuk untuk mengisi masa-masa lapang saya. Jadi kata Cik Mustafa ni, pengalaman saya ni biasalah kalau cakap tentang kerja teksi ni, tentang saya memandu teksi dan mendapat seorang penumpang. Dan inilah kisah daripada Cik Haji Mustafa untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saudara, Tuan Haji Mustafa berkongsi pengalaman ketika kejadian seram ini berlaku. Saya sedang memandu teksi pada waktu malam, Kesi. Saya tengah pusing cari penumpang. Kejadian ini berlaku di estet perumahan iaitu di Chua Chu Kang. Saya ingat lagi. Tengah pusing memandu cari penumpang, tiba-tiba saya ternampak betul-betul dekat hujung jalan ni di Chua Chu Kang, tak perlulah sebut nama kawasan lebih tepat lagi, ternampak ada orang tengah tahan teksi saya lah. Sebab saya tengok tak ada orang lain, saya pun berdesut lah pergi ke depan. Alhamdulillah ada penumpang pada malam tu. Jadi penumpang ni pun masuk teksi saya. Bila dia masuk, kemudian dia cakap, sorry, ada orang tumpang. Kemudian tak adalah, boleh masuk. Saya cakap boleh masuk, tak ada orang lain. Okey. Perempuan ni cakap macam tu. Saya pun tak fikir panjang. Saya ingatkan mungkin dia ingatkan teksi saya ni tak boleh dinaik lah. Jadi dia pun arahkan saya daripada Chua Chu Kang, dia nak balik ke rumahnya. Daripada Chua Chu Kang dia nak pergi ke Bukit Batok. Saya pun drive pada malam tu. Bila saya drive ni, saya cubalah. Saya ni suka berbual dengan orang, kata Cik Haji Mustafa. Saya cubalah mulakan perbualan dengan perempuan ni. Tanya, Dik, dari mana tadi ni? Katanya dari rumah makcik saya.
Ni nak balik rumah saya. Oh, hari tak kerja hari ni? Saya tanya dia lah. Kata, oh hari ni kerja. Itulah tadi pergi rumah makcik kejap. Makcik masak, dia suruh datang. Oh bagus masak apa makcik? Tanyalah. Saya berbual-bual dengan dia, kata Cik Haji Mustafa. Dia pun berbual dengan saya. Kemudian saya senyap, dia pun senyap. Jadi saya drive lah all the way. Kemudian saya berbual lagi, dia jawab lagi. Tiba-tiba dia tanya satu soalan. Dia cakap, pakcik kalau drive taksi malam-malam selalu ke isteri temankan? Kata Tuan Haji Mustafa. Saya macam terdiam tau. Isteri saya kat rumah. Perempuan ni pula cakap, ingatkan yang mana dia salah dengar. Kata isteri saya dekat rumah. Saya cakap dengan dia ni, isteri saya dekat rumah. Kemudian, oh dekat rumah. Dia diam. Saya drive all the way, diam, dia pun diam. Bila saya sedang memandu, saya diam ni, saya tengah fikir apa yang dia cakap Tengah fikir ni. Saya fikir tengah drive, apa dia cakap, asal dia tanya pasal isteri saya pula ni Casey. Saya drive, fikir lagi, apa dia tanya Saya tak tahu, tak ada jawapan ni. Saya tanya, Dik, minta maaf, tadi kenapa tanya pasal isteri saya? Oh, tak ada apa-apa, tanya je. Tak, saya nak tahu ni, kenapa awak tanya pasal isteri saya? Dia jawab lagi, tak ada apa-apa, saya tanya aja. Kemudian saya tanya lagi, tak ada, saya nak tahu kenapa awak tanya. Tak kisah, kenapa awak tanya, awak kenal isteri saya, kenal saya ke? Tak ada, saya ternampak kat depan tempat duduk ni, nampak ada perempuan ni. Saya ingatkan perempuan ni isteri pakcik. Kemudian saya break, Casey. Saya break taksi saya. Saya toleh belakang tengok dia. Adik. Ya cik. Dalam taksi ni cuma kita berdua je tau, tak ada orang lain. Pakcik jangan main-main dengan saya lah pakcik. Dik, sumpah dik, dalam taksi ni saya dengan awak je. Oh, meremang di rumah saya ni. Pakcik, jangan main-main dengan saya lah. Okey, tak apa adik. Adik bawa bertenang. Bawa bertenang. Casey, saya pun putarkanlah bacaan surah suci. Bila saya putarkan bacaan surah suci, budak ni duduk belakang. Dia dah tengok bawah tau, takut. Dah putar, saya drive. All the way drive, dia tunduk bawah. Sampailah dekat Bukit Batok, sampai rumah dia. Kemudian saya tanya dia, Dik, adik. Ya cik. Dia masih tunduk bawah ni. Sekarang ada orang lain tak dalam taksi saya? Takutlah cik, saya nak tengok. Tolonglah saya. Budak ni pun dongak. Cik, dah tak ada cik. Alhamdulillah. Tadi siapa yang awak nampak? Cik, tadi saya naik taksi, saya nampak tempat duduk depan cik ada perempuan. Cik minta maaf cik. Jadi saya ingatkan isteri pakcik. Saya tanya, pakcik selalu ke drive bawa isteri? Pakcik cakap tak adalah, isteri pakcik kat rumah. Saya ingatkan kat depan tu pakcik punya skandal. Minta maaf cik, saya minta maaf. Astaghfirullahalazim, ke situ pula, kata saya kepada budak ni. Tapi dia jujur lah. Kata, itulah saya fikir balik, kenapa awak tiba-tiba tanya pasal isteri saya? Cik, saya nampak. Kemudian dia kata, cik, lepas dia bayar duit taksi, dia kata, cik boleh tolong saya tak temankan saya sampai depan rumah? Saya takut lah cik. Saya temankan dia lah. Jalan, naik lift, sampai depan rumah, tutup pintu. Saya pun turun ke bawah. Sekian terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Wow, kisah yang sungguh menarik daripada Encik Haji Mustafa, ya. Wow. Anda bayangkan,
Pakcik ni pun dia tak nak cakap bersama, bukan-bukan lah kata, pakcik selalu ke drive bawa isteri Yelah, bila pak kata bawa isteri saya kat rumah lah, habis dia nampak bombang kat depan, siapa tu? Di mana-mana ya. Okey, kita akan berkongsi kisah selanjutnya daripada pengirim kita, datang daripada Encik Ahmad Sabtu. Katanya, Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Saya ni seorang pemandu teksi dan saya pernah terkena satu gangguan ni amat menakutkan Kesi. Kisahnya kita kongsi sama. Ingat, ini hanya sekadar perkongsian ya. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey saudara, kisah daripada pengirim kita bernama Encik Ahmad Sabtu. Saya adalah seorang pemandu teksi, izinkan saya berkongsi pengalaman saya yang ringkas. Casey, saya ni menjemput seorang penumpang. Saya terdahulu ingin mohon maaf, kata Encik Ahmad Sabtu. Tidak ada niat apa-apa, tapi ini pengalaman peribadi saya ketika saya memandu teksi. Saya menjemput seorang lelaki. Lelaki ini baru keluar daripada sebuah kuil. Dia tahan teksi saya dan terus naik teksi saya. Jadi bila waktu dia tengah naik teksi tu, saya sebenarnya tengah nak simpan duit. Tadi tu saya tengah nak simpan duit. Jadi duit saya ni ada yang saya simpan, letakkan dekat bahagian tertentu dalam teksi. Ada saya sembunyikan tempat lain. Jadi saya pecahkan duit saya ni supaya tidak berada di satu tempat. Sekiranya berlakulah jenayah, dia ambil bawa lari pun, cuma sebahagian duit teksi saya yang menjadi mangsa rompakan. Jadi bila dia naik tu, saya berhenti, dia tahan, saya berhenti, dia buka pintu. Saya masih belum tengok belakang ni. Saya masih tengah masukkan duit saya ni dekat dalam satu lagi beg. Saya selit dekat tepi seat. Kemudian saya pun toleh. Saya toleh ke belakang. Saya tanya, yes sir, where you going sir? Saya memang gitu, kalau cakap dengan penumpang saya akan toleh belakang. Toleh belakang, saya, yes sir, where are you going sir? Saya tanya dia. Bila saya toleh, yes sir, saya terperanjat. Casey, sumpah, saya tak bohong, saya toleh belakang. Saya, yes sir, are you okay? Lelaki tu tanya dekat saya. Yeah, I'm okay. Why are you shocked? Kenapa kau terperanjat? Kata saya. No, you look like my friend. Oh, then why are you shocked? Katanya. Saya cakap dekat penumpang ni, you look like my friend. So, why are you shocked? Then why are you shocked? Dia tanya saya. But saya terpaksa bohong ke sih? But my friend passed away already. Apa dah Cik Ahmad Sabtu kata naya kesian orang tu. What? Oh, okay. So I'm not your friend, don't worry, I'm still alive. Dia gurau dengan saya lah. Saya pun senyum lah. Tapi mata saya ni, sebenarnya saya terperanjat bukan tengok dia ke sih. Saya terperanjat bila dia masuk teksi. Dekat sebelah dia ada makhluk ni, Casey, tak tahulah ini dengan dia ataupun dia tak nampak. Makhluk ni mata terbeliak, lidah terjelir keluar panjang, Casey. Lidah dia merah menyala, panjang sampai ke bawah. Mata terbeliak masuk teksi. Itu bila saya toleh, saya tengok dia. Kemudian saya ternampak benda tu dekat sebelah. Saya terperanjat. Oleh kerana saya nak cover line, saya cakaplah dekat dia, yang muka encik ni macam kawan saya, tapi kawan saya dah meninggal.
katanya. Kata Cik Ahmad kepada penumpang tu. So daripada tempat yang saya jemput dia dekat Kuil tu, saya drive pergi ke rumahnya. Lelaki ini tinggal dekat kawasan Commonwealth. Estate perumahan Commonwealth di Singapura ni adalah estate perumahan lama dan kawasan ni memang sunyi sangat-sangat. So saya drive. Tengah drive, nasib baiklah saya punya rear view mirror ni takkan nampak benda tu dekat sebelah dia. Saya hanya nampak lelaki ni saja. Jadi lelaki ni bila saya drive, dia tutup mata tengah tidur ke si. Ya, dia tengah tidur. Jadi saya nampak dia tidur tau. Okey. Drive Tengah drive taksi, drive. Dalam hati cepatlah sampai. Tiba-tiba Casey, 2-3 kali ada orang pegang bahu saya sebelah kanan. Saya sampai gerakkan bahu saya dan tepis. Saya tengok cermin, lelaki tu masih tidur. Ini bermakna makhluk yang lidahnya terjeli tu mungkin pegang bahu saya beberapa kali. Casey, saya drive, tiba-tiba dia pegang saya 2 kali. Saya takut, saya terus automatik Bismillahirrahmanirrahim. Saya automatik baca surah untuk menjadi pendinding saya. Sepanjang perjalanan setelah saya baca surah, tak kuat tapi saya baca boleh dengar. Benda tu tak pegang saya, tak ganggu saya. Sampai saja dekat rumah, yang mana rumah penumpang ni di Commonwealth Block ... Dia pun bayar duit taksi. Kemudian dia berlalu pergi. Saya toleh ke belakang dengan harapan janganlah ikut. Benda tu tak ada Casey, tak ada. Lelaki ni jalan keluar dari taksi, benda tu pun tak ada. Oleh kerana saya takut, saya singgah sebentar jumpa kawan saya untuk minum kopi buat seketika. Kami berjumpa dekat Adam Road. Bila saya duduk ni, saya sampai mintakan kawan taksi saya, 2 orang teman saya pergi dekat taksi, buka lampu, tengok dekat belakang ada tak benda tertinggal, terjatuh. Alhamdulillah, setelah duduk dekat Adam Road tu selama 2 jam, tak ada apa-apa, barulah kita sambung memandu taksi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, tu kisah lelaki yang dijemput daripada sebuah kuil tapi kesian lah. Anda rasa kesian tak lelaki tu bila Cik Ahmad Sabtu Ahmad Sabtu dia pusing Yes sir, dia pusing macam confident lah, konon confident. Yes sir, how are you sir tonight? How are you sir? Where are you going sir? Dia, yes sir. Dia terperanjat sebelah lelaki tu ada makhluk yang lidah terjeli panjang, mata terbeliak. Itu yang Cik Ahmad Sabtu nampak. Kemudian nasib baik cover line dia baik tapi kesianlah cover line What happened? Do I scare you? No. Why are you shouting? You look like my friend, sir. Then why I look like your friend and you are shouting? Because my friend passed away already. Apalah perasaan penumpang tu. Oh my goodness. Sorry sir. Penumpang anda terperanjat. What happened? You look like my friend. My friend passed away. Cik Ahmad, cubalah pink story lain. Tapi baguslah, cover lain terbaik lah. Habis kalau tidak nak terkejut siapa? What happened? No, I thought you Shah Rukh Khan. You look like Shah Rukh. A lot of people say I look like Shah Rukh Khan. My father, my mother, my neighbor also say I look Shah Rukh Khan. Kuch hota hai. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
Okey, saudara, kita sambung kisah satu lagi kisah sebelum saya berehat seketika sebentar nanti. Okey. Yang ini pengalaman seterusnya datang daripada pengirim kita daripada Singapura. Kita terus pergi ke mana? Ini dia. Dari Singapura kita pergi ke Pulau Pinang. Dan ini kisah yang dikongsi sama datangnya daripada Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Hakim. Saya nak berkongsi kisah ketika saya memandu dekat jembatan Pulau Pinang. Kisah ini adalah jembatan yang menyambung Pulau Pinang dengan Semenanjung. Semenanjung tu Malaysia lah. Johor, Perak, ni semua dalam kawasan Semenanjung, kan? Betul tak? Kalau salah minta maaf. Ya, jadi katanya di sini dekat jembatan Pulau Pinang saya memandu pada waktu tengah malam. Dan benda ni mungkin yang tinggal di Pulau Pinang pernah mengalami benda yang sama. Saya pernah beberapa kali nampak, isteri saya pun pernah nampak benda yang sama. Dan inilah kisah ringkas daripada pengirim kita untuk anda dalam Malam Seram. Kisah ini memandu bersama dengan isteri saya menggunakan jambatan Pulau Pinang. Casey, untuk pengetahuan Casey, jambatan ni dah banyak makan orang. Maksud saya, kemalangan jalan raya banyak berlaku dekat jambatan ni. Orang terjun banyak berlaku dekat jambatan. Ada yang terjun dapat diselamatkan, masih hidup. Ada yang tak jadi terjun, juga diselamatkan. Ada yang terjun mati, dapat mayatnya diselamatkan. Ada yang terjun terus tak jumpa, mayatnya entah ke mana sampailah ke hari ini. Ini antara jambatan paling berhantu dekat Malaysia. Jadi saya dengan isteri tengah memandu waktu malam, tak banyak kenderaan Casey. Waktu tengah malam, maaf. Bila saya drive, isteri saya yang nampak. Isteri cakap, bang, orang nak terjun. Jadi begini, kalau kita nampak orang nak terjun, kalau selamat kita berhenti. Berhentikan kenderaan dekat tepi, kita keluar dan kita bantu. Bantu tu kita cakap baik-baik dengan orang tu supaya dia tak terjun. Orang yang nak terjun diri lazimnya dia tak akan terus pergi jembatan lompat. Dia akan berdiri dekat situ untuk seketika waktu. Dia akan fikir, betul ke nak buat benda ni, betul ke? Pap, dia akan terjun. Kata pengirim kita bernama Hakim. Jadi isteri saya nampak, bang, ada orang nak terjun bang. Saya pun, awak nampak tadi? Sampai depan saya tengok tak ada kenderaan. Saya pun tekanlah lampu kecemasan. Saya berhenti dekat tepi jalan. Jadi saya keluar dari kenderaan. Saya akan cakap dengan isteri, awak tunggu sini . Saya jalan ke belakang. Jambatan tu lurus, mesti akan nampak. Tapi tak nampak orang ke si? Tak nampak orang. Takkan dia dah terjun Jadi saya tengok daripada atas dekat air tu. Nak kena panjat ke si? Panjat, nak kena tengok. Benda tu tinggi Saya cuba tengok, tak nampak ke si? Sebab gelap. Nampak air je lah. Tapi kalau orang terjun pun takkan nampak, kecuali kalau dia pakai baju terang, warna putih dan sebagainya. Pergi dekat isteri. Isteri turunkan tingkap. Saya kata dengan isteri, yang, awak betul ke nampak orang? Isteri saya cakap, betul bang, saya nampak tadi. Tak ada orang. Isteri cakap, jangan-jangan dia dah terjun tak bang? Kemudian isteri saya buka pintu. Abang, tu bang, dekat jembatan tu bang, nampak? Kemudian saya tanya, mana? Abang nampak tak tiang tu? 1, 2, tiang nombor 2 tu sebelah dia bang. Casey, saya tak nampak apa-apa, tapi isteri saya nampak. Kemudian saya tanya lagi, sayang, tiang nombor 2 bukan yang 1, yang ni, yang nombor 2 tu. Bang, pergi bang, cakap dengan dia bang. Ya Allah, dia nak terjun bang, dia nak terjun. Saya tak nampak Casey. Kemudian saya tengok isteri. Saya cakap dengan isteri, sayang, masuk dalam kereta dulu, nanti abang ceritakan. Abang, orang tu nak terjun bang, abang pergilah tengok bang, kesian bang. Isteri saya cakap lagi, saya masuk kereta dulu. Isteri masuk, tutup pintu.
Saya cuba tengok lagi dekat tiang tu untuk pastikan. Tak ada orang, Casey. Saya patah balik tutup pintu. Sayang, abang rasa yang nampak awak seorang je. Abang dah pergi dekat tiang tu, tak ada orang, sayang. Saya nampak, bang. Bang, saya nampak. Tak ada orang, sayang. Tiba-tiba isteri saya diam. Abang, drive bang, drive. Abang drive sekarang, drive bang. Tadi bukankah dia suruh saya mati-mati pergi tengok orang tu? Saya pun apa lagi masuk gear drive lah. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, la ilah. Kenapa dengan awak ni? Awak okey tak? Abang. Apa? Orang tu dekat belakang kereta kita, bang. Astaghfirullahalazim. Betul. Isteri saya angguk ke si? Nasib baiklah dalam kereta ada CD bacaan surah. Saya terus tekan butang play. Isteri saya ikut baca, saya pun ikut baca. Saya turunkan ke empat tingkap. Saya turunkan dengan harapan benda tu tak ikut dan terus keluar dari kenderaan. Drive all the way sampai rumah. Sebelum masuk dalam kawasan rumah, saya tengok memang tak ada. Saya tanya isteri, sayang, tolong abang yang tengok ada tak? Isteri takut nak toleh. Takutlah bang. Saya tengok, sayang, kalau tak macam mana nak balik? Isteri toleh perlahan-lahan. Isteri tengok, abang dah tak ada. Barulah kita balik. Ini kerap berlaku dekat jambatan Pulau Pinang. Kadang-kadang nampak macam orang nak terjun ke si, padahal tak ada orang pun. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram dari Hakim, Pulau Pinang. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama oleh Hakim dari Pulau Pinang. Pengalaman yang agak seram tengah drive. Adakah benar kata Hakim? Mungkin anda boleh, saya tak tahu tentang cerita ni. Di jambatan Pulau Pinang tu, katanya ada banyak kes orang nak terjun diri, bunuh diri, terjun daripada jambatan tu. Dan menurut kisah Hakim, katanya ada yang terjun, ada yang nak terjun dapat diselamatkan, dapat slow talk lah kira. Dia kata orang putih dapat knock some sense lah, dia terus tak jadi terjun. Ada yang nak terjun, berjaya dia terjun, dia lompat push, tapi sempat diselamatkan, tak lemas. Ada pula yang terjun mati lemas dan dapat jumpa mayatnya. Ada pula dikatakan terjun lemas, mayat tak jumpa. Dan di situ katanya kerap juga berlaku kemalangan jalan raya. Adakah anda rasa benar kisah yang dikongsi sama oleh Hakim, ataupun informasi yang dikongsi oleh Hakim tentang jambatan di Pulau Pinang tu banyak kes terjun diri nak bunuh dekat kawasan itu? Dan ada kata sini, Casey, jambatan Pulau Pinang ada dua, Casey. Oh, dia tak ceritakan saya jambatan Pulau Pinang yang mana. Ada dua. Apakah nama kedua-dua jambatan ya? Yang ini Senyuman Panas Speedway area, Casey. Okey. Yang ini daripada pengirim-pengirim yang lain katanya di sini, daripada kiriman siapa lagi? Mawar katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jambatan tu memang berantu. Banyak kes orang terjun diri, bunuh diri, cari jalan mudah untuk menyelesaikan masalah. Janganlah kita berbuat demikian. Tak kisahlah pejuang bangsa kita, orang Cina, orang Melayu, orang India, orang suku kaum mana pun, setiap masalah pasti ada jalan. Tapi nak cari jalan tu susah,
kita nak kena bersabar, ya. Sebab kita hidup di dunia hanya sementara. Kita akan mati punya, confirm kata Mawar. Tapi bila tak tahu, janganlah kita sendiri yang tamatkan hidup kita. Itu dia. Terima kasih Mawar atas peringatan itu. Yang ini daripada pengirim kita, itulah daripada pengirim-pengirim yang lain. Baik, saya akan berehat seketika. Kisah akan kembali untuk berkongsi beberapa lagi kisah dalam malam seram. Okey, kita berehat, kisah sambung sebentar nanti dalam malam seram.